Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Hafid Olsen untuk naratif khas Belanjawan 2023 Belanjawan Madani. Hari ini kita akan membawa satu lagi perkara penting untuk kita bincangkan. Jika semalam kita berbincang dalam sektor pelancongan, bagaimana belanjawan ini membantu dalam segandap hal berkaitan dengan pelancongan dan sebagainya. Tapi kali ini kita akan bercakap dalam soal digitalisasi ataupun digitalization. Satu perkataan yang sering disebut ketika mana yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terkait dengan TVET, terkait dengan pendidikan digitalisasi, berkaitan dengan peralatan, peranti dan sebagainya. Kerana semua itu sudah pun berkaitan dengan digital ataupun digitalisasi, dan kita ingin melihat di manakah kedudukan negara kita, sejauh mana kita bersedia dalam soal keselamatan, scamming, phishing dan sebagainya. Perkara-perkara itu perlu dilihat dengan lebih jelas, dan juga digitalisasi ini secara baiknya memberi keuntungan dari segi sudut ekonominya dan juga perniagaan-perniagaan yang sudah tentu akan lebih maju sekiranya kita mengimplementasikan penggunaan digital secara sepenuhnya. Tanpa membuang masa, saya perkenalkan kepada anda dua tetamu yang kita bawakan kepada anda untuk kita bercakap dalam soal menyegerakan agenda digital negara. Bagaimana ini membantu dari segi kita kaitkan dengan Belanjawan 2020. Saya perkenalkan terlebih dahulu di sebelah kiri saya Dr. Muhammad Khairi Ahmad, pensyarah kanan Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi UUM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Jauh daripada Penang, ini tugas kita demi negara untuk kita membahas dan juga mengkritik secara membina dalam soal Belanjawan 2023 terkait dengan teknologi ataupun digital ini. Dan seorang lagi kita bawakan kepada anda, Dr. Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia. Selamat petang, apa khabar? Selamat petang, apa khabar baik? Baik, kita bercakap dalam soal Belanjawan 2023 dan soal digitalisasi. Saya nak mulakan dengan Dr. Khairi terlebih dahulu. Kalau kita melihat dalam Belanjawan, banyak disebut dalam soal digitalisasi seperti saya katakan tadi, terkait dengan TVET, terkait dengan pendidikan digital dan sebagainya. Tapi persis secara keseluruhannya, bagaimana doktor melihat Belanjawan? Adakah ia terarah kepada agenda untuk menyegerakan ataupun mempercepat agenda digital negara ini? Baik, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Terima kasih atas pertanyaan itu. Kalau kita teliti jumlah bajet khususnya untuk Kementerian Komunikasi dan Digital, saya kira 2.7 sekitar begitu bilion itu atau hampir 0.7% pada keseluruhan jumlah bajet merupakan satu angka yang agak realistik. Okey. Dan saya dapati juga dalam bajet yang dibentangkan baru-baru ini yang amat berhormat Perdana Menteri banyak menegaskan tentang aspek digitalisasi. Dan satu perkara yang saya amat melihat bahawa kita harus melihat digitalisasi ini bukan sekadar infrastruktur, tetapi lebih pada itu. Dan untuk itu saya ingin kupaskan perkara ini berdasarkan kepada apa yang saya sifatkan sebagai kita perlu, dan memang pun ada saya melihat di dalam belanjawan kita, bajet kita, ekosistem digitalisasi itu. Bila kita sebut tentang ekosistem digitalisasi ini, pertama sekali kita merujuk kepada teknologi rangkaian internet kita. Ataupun lebih tepat kita katakan infrastruktur. Kita dah bercakap sejak beberapa tahun sudah tentang 5G. Ini masanya untuk kita capai. Yang keduanya berkaitan dengan perkakasan. Gadget kita, peralatan, kalau industri ya, peralatan di industri. Ini juga satu perkara yang saya melihat harus kita teliti. Yang ketiganya platform. Sudah sampai masanya dalam bajet itu sendiri ada membuka sedikit ruang untuk pemain-pemain industri di Malaysia untuk menghasilkan, kita katakan, aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan kita. Yang ketiganya, yang ini saya fikir ramai yang tidak melihat ia sebagai digitalisasi. Aspek yang penting iaitu aspek pembudayaan. Mungkin nanti Dr. Chris boleh sebut ya tentang bagaimana keadaan pembudayaan digitalisasi ini dalam industri kita. Kalau kita lihat COVID-19 yang baru berlalu, itu satu rahmat bagi saya. Mengajar kita. Ya, betul. Kalau tidak, saya tidak fikir keadaan digitalisasi kita sampai ke tahap ini kalau tidak disebabkan oleh COVID. Dan yang kelima,
dalam ekosistem digitalisasi ini saya melihat satu perkara yang harus diberi penekanan adalah tata kelola. Okey. Aspek tata kelola ini lebih melihat supaya ruang, jurang digital itu tidak begitu ketara. Okey. Kita sebut tentang Dr. Chris pun saya yakin bahawa tahu penetrasi internet kita ni hampir mencecah keseluruhan populasi kita. 90% ke atas. Tetapi persoalannya di setiap kawasan adakah kualiti internet itu sama ataupun tidak. Jadi kita tidak mahu ada kawasan yang maju, terkedepan. Sebab ini akan menyebabkan berlakunya jurang digital itu. Ini satu lagi aspek yang saya sebut tadi, tata kelola yang harus diberi penekanan. Ya. 5 ekosistem dan tata kelola itu sudah tentu kalau digital ini, kalau kita bergerak digital, sudah satu aspek transparansi itu lebih jelas kerana tidak ada perkara yang boleh disenindung lagi di sebalik digitalisasi itu. Dr. Chris sendiri sebagai orang penting dalam perdagangan ini melihat kepada digitalisasi ini bagaimana? Saya melihat daripada segi polisi. Kalau kita nak bandingkan tahun 2004 hingga ke 2010, kita ada polisi di mana Perdana Menteri pada ketika itu mahu merancangkan ekonomi di utara, di selatan dan juga di timur. Jadi kita ada ekonomi koridor seperti ekonomi koridor utara, dan di selatan kita ada Iskandar Malaysia dan juga di timur. Jadi apabila kita mengimbas kembali masa itu, koridor tersebut adalah untuk membina insan ekonomi, K-ekonomi. Jadi bila kita nampak, bermaksud hala tuju negara pada masa itu adalah untuk mendigitalkan ekonomi negara secara tidak langsung. Dan fast forward ke depan sekarang, kita ke hadapan. Pada tahun 2021, kita ada Malaysia Digital Economy Blueprint. Dan sekarangnya kita tidak dengar lagi apa yang terjadi di utara, di selatan dan juga di timur. Polisi kita banyak, tetapi konsistensi itu tiada. Memang kita tidak boleh nafikan bahawa ekonomi negara bergantung sebanyak 22%. Bermaksud 22% ekonomi negara disumbang oleh ekonomi digital. Dan akan bertambah ke 26, 27. Tetapi kenapa tidak 50%? Seperti di Singapura. Saya cuma bagi contoh. Jadi kita kena konsisten dengan polisi. Contoh yang saya boleh bagi. Sebab tadi Dr. Kari dah sebut angka-angka. Jadi saya tak nak sebut angka-angka tu. Jadi apabila kita lihat polisi, saya bagi contoh. Pada awal tahun 2000-an, kita banyak kerja level 1, level 2. Tahap 1, tahap 2, support di Cyberjaya. Dan sekarang ni level 3, level 4. Tetapi kerja level 1 dan juga level 2 technical support dah tak ada, kurang di Malaysia. Tetapi kenapa kita tidak ada mini Cyberjaya di negeri-negeri utara? Mini Cyberjaya di negeri timur ataupun Sabah Sarawak. Ini bermaksud apabila kita ada mini Cyberjaya di negeri-negeri sebegini, saya percaya graduan tempatan kita boleh dilatih dan juga bekerja di negeri sendiri. Tidak perlu mengharungi ke Lembah Kelang. Sekarang Lembah Kelang dah sesak. Betul tak? Jadi kita nampak agenda digitalisasi itu. Apakah hal tuju polisi kita? Kita boleh umum bajet. Kita boleh bagi bajet 5,000 untuk syarikat PMKS. Dan mereka membeli perisian untuk mendigitalisasi perniagaan mereka. Seperti menggunakan software dan sebagainya. Tetapi itu tidak memadai. Itu hanya penggunaan aplikasi. Memudah cara saja. Tetapi ke hadapan, kita perlukan graduan ataupun pekerja-pekerja tempatan yang celik digital ekonomi. Bukan celik IT, tetapi celik digital ekonomi. Itu polisi itu yang paling penting. Jadi mungkin dalam bajet ni saya tak nampak. Mungkin ada di dalam bajet tapi saya tidak nampak. Jadi saranan saya ialah kita kembali balik kepada landasan polisi kita untuk membangun agenda tersebut. Mengambil contoh Cyberjaya, kalau kita lihat sekarang ni Cyberjaya dilihat sangat berjaya dalam soal
pembangunan digital, hampir dikatakan sebagai Silicon Valley di Malaysia. Untuk Cyberjaya sendiri, progresnya doktor boleh katakan? Memang Cyberjaya sudah orang kata mengecapi status dunia. Okay. Sebab kita ada syarikat-syarikat gegasi di sana seperti HSBC, Microsoft, Shell dan sebagainya. Syarikat-syarikat gegasi yang mempunyai orang kata business process outsourcing center maker yang merupakan orang kata penjana ekonomi digital. Okay. Tetapi saya bagi contoh. Sekarang ni yang isu tengah panas. Tesla buka kilang. Buka kilang bateri di Thailand, di Vietnam dan akan di Malaysia. Itu yang kita perlukan. Dan Samsung baru-baru ni bila kita berdialog dengan pihak Maida, Samsung juga telah Maida juga telah mengumumkan bahawa Samsung akan bertapak di sini untuk membuat bateri juga. Jadi itu yang kita panggilkan IR 4.0. Agenda digital, ekonomi digital. Jadi kita kena adakan lebih banyak polisi sebegini supaya kita boleh maju ke hadapan. Setakat, bukan saya kecam, tetapi setakat bagi 5,000 tu dah old school. Jadi kita perlukan lebih banyak orang kata polisi yang boleh membantu pembangunan agenda digitalisasi negara kita. Sebenarnya Dr. Chris ada menyebut soal pendidikan ataupun celik IT, celik digital sebagainya. Ini peringkat pendidikan sendiri. Terus kalau boleh saya pergi kepada doktor, untuk Malaysia sendiri dalam soal pemahaman kebanyakan pelajar misalnya dalam soal digital, adakah kita bersedia atau kita masih lagi berada satu tahap yang mungkin, saya tak kata ketinggalan, tapi mungkin ada sedikit terlambat berbanding negara-negara lain? Baik, memang saya tertarik dengan apa yang Dr. Chris sebut tadi. Dan itulah hujahan saya apabila saya sebut tentang 5 ekosistem itu. Yang keempat itu tentang pembudayaan. Dan kalau saya dapat katakan, kita di Malaysia ini, kita adalah masyarakat pengguna. Kita belum capai satu tahap di mana kita adalah pemain utama. Kita adalah penghasil. Kalau kita sebut tentang manfaat pada 5G ini, apakah yang boleh kita hasilkan? Perkara ini saya nampak kita masih lagi samar, ya, dan kita amat mengharapkan umpamanya tadi Tesla masuk, ya, mungkin nanti Amazon masuk, kita akan belajar pada mereka. Walau bagaimanapun, inilah bagi saya dalam rangka bajet madani ini, kalau kita kaitkan dengan roh dan juga aspirasi madani itu, ia tidak harus dilihat semata-mata kepada outcomes, outputnya, tetapi harus juga diambil kira proses. Dan inilah yang saya lihat bahawa diharapkan memang ada diperuntukkan, kalau tak silap saya, untuk pertanian, kawasan pertanian desa umpamanya 10 juta diperuntukkan seluruh negara supaya petani didedahkan, dilatih dengan kita katakan teknologi digitalisasi dalam pertanian ini. Saya fikir bukan setakat itu saja, harus mungkin menteri boleh kita katakan menilai semula bagaimana 2.7 bilion itu dapat kita mantapkan bagi tujuan-tujuan seperti yang Hafiz sebut tadi, iaitu pendidikan, ya. Dan untuk itu saya melihat juga disebut bahawa menjelang 2025 ini, mengikut blueprint digital ekonomi kita, 100% anak-anak di sekolah ataupun mereka mahasiswa di institusi pengajian tinggi ini mempunyai akses kepada pembelajaran secara dalam talian. Dan ini bagi saya, kita memerlukan anak-anak ini bukan sahaja didedahkan dengan teknologi, tetapi juga dididik bagaimana mereka boleh kita katakan bukan saja sebagai pengguna, tetapi dapat menghasilkan produk, aplikasi daripada digitalisasi ini. Jadi bagi saya, dalam kita melaksanakan peruntukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital ini, kita harus melihat bahawa peruntukan itu tidak hanya semata-mata bagi tujuan infrastruktur. Memang betul kita cuba untuk ke arah 5G, ya. Tetapi pada masa yang sama kita
memerlukan beberapa pendekatan lain supaya agenda itu menjadi sebuah agenda berterusan. Seperti Dr. Chris sebut tadi. Ya. Dulu kita dah ada koridor utara dan sebagainya. Rancangannya dah cantik. Dah cantik. Tetapi apabila tidak ada kemampanan dalam polisi itu, ini Terkait politik jugalah. terkait politik, dan mungkin kalau saya kaitkan dengan kita katakan tonggak pertama Madani itu kemampanan, nampak seolah-olah polisi kita separuh jalan Terbantut. terbantut. Jadi saya fikir harus mungkin Kementerian Komunikasi perlu mengambil kira, kita katakan muhasabah diri, mana-mana polisi seperti yang Dr. Chris sebut tadi, yang mana kita melihat ada manfaatnya untuk kita garapkan, angkat dan teruskan. Ya, saya nanti apa yang doktor nak kata waktu angkat tangan tadi itu adalah dalam Madani itu sendiri, kemampanan. Dan dalam soal kita bercakap dalam soal terbantut itu bukan saja dalam soal political will yang membantutkan perjalanan polisi ini. Ada banyak perkara yang kita akan bincangkan selepas ini. Kita akan berehat dulu seketika, kembali selepas ini. Salah satunya inisiatif Menu Rahmah yang menganjurkan jualan set hidangan pada harga RM5. Alhamdulillah, Menu Rahmah ini dijangka akan terus menerima sambutan yang baik. Maka melalui jualan Rahmah menawarkan barangan asas dengan harga sehingga 30% lebih murah berbanding pasaran, akan tentunya akan mengawal kos sara hidup. Kerajaan menyediakan RM100 juta untuk menjayakan program jualan Rahmah di setiap kawasan parlimen. Kerajaan juga akan meningkatkan keperdukan sebanyak RM200 juta kepada RM225 juta bagi memperluas program pengedaran barangan keperluan asas ke 25 kawasan baru, antaranya di Paluh dan Pasir Sarawak, Pasir Raja Terengganu dan Kuala Krai, Kelantan. Bijak labur hidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya, hidup sengsara. Macam-macam skim yang ada, mesti faham ada di labu. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Apa hal kita ni? Kejamaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah. Lepas tu dia viral kan. Kebetulan dia orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Pendigitalan perniagaan. Memperkasa Pusat Ekonomi Digital PEDI untuk membantu peniaga kecil dengan pengetahuan ICT dan e-dagang. RM100 juta disediakan di bawah skim geran pendigitalan PKS dan penjajah kecil. Geran padanan sehingga RM5,000 akan dibayar kepada PKS dan penjajah kecil, termasuk
warung yang melanggan aplikasi pendigitalan perniagaan seperti sistem jualan pos, perakaunan dan pengurusan inventory. Baik, kita terus menelusuri perbincangan menyegerakan agenda digital negara yang sudah kita bincangkan dalam peringkat pertama. Banyak kita bincangkan dalam soal ekosistem dan juga pendidikan itu sendiri. Dan tadi kita bercakap dalam soal political will kerana bila kita bercakap soal bajet, belanjawan, soal digital dan juga kaitkan dengan polisi-polisi sebelum ini, sudah tentu kita tidak dapat pisahkan dengan politik itu sendiri. Tapi itu kita letak tepi terlebih dahulu. Tapi apa yang kita sebut awal tadi, dalam soal kita belajar dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, semua duduk rumah, work from home dan sebagainya. Tapi bila habis je PKP ini, maka semua akan kembali tradisional. Misalnya pihak bank perlu kita tanda tangan dan sebagainya. Adakah ini satu tembok penghalang yang menghalang untuk kita segerakan agenda digital ni, Doktor? Baik, terima kasih Hafiz. Pada pandangan saya, inilah yang saya sebut tentang pembudayaan itu. Okay. Ya, amat malang kalau kita telah pun hampir 100% secara dalam talian, tiba-tiba apabila COVID ini sudah melepasi tahapnya, kita ingin balik. Tetapi pada saya melihat kalau umpamanya dalam pendidikan, memang sudah ada dalam dasar pendidikan, blueprint pendidikan negara yang mana menjelang tahun 2025 kita akan ke arah pendigitalan pendidikan. Perkara itu memang ada. Cumanya mungkin sekarang ini yang menjadi hambatan ialah infrastruktur kita. Okey. Maaf saya sebut ya, masih terdapat banyak sekolah lagi yang mana mempunyai makmal komputer tetapi tidak ada talian internet. Walaupun di bandar. Walaupun di bandar. Ya. Dan perkara ini bagi saya sesuatu yang tidak halus dilihat sebagai tanggungjawab Kementerian Komunikasi semata-mata. Di sinilah saya melihat bahawa kita ambil pendekatan ekosistem. Maknanya, umpamanya kita tahu Kementerian Pendidikan antara kementerian yang diberi peruntukan yang terbesar. Maka dengan itu harus ada kita katakan semangat untuk sekian peruntukan itu dibiayai bagi tujuan pendigitalan pendidikan. Okey. Itu bagi saya perkara yang harus kita segerakan. Sebab kita tidak mahu anak-anak yang telah pun terdedah kepada digitalisasi ini tiba-tiba balik ke belakang. Sepatutnya kita ke depan. Sepatutnya kita ke depan. Ini kita seperti yang Dr. Chris sebut tadi. Kita tidak mahu mengulangi apa yang telah kita polisikan berkenaan dengan koridor utara dan sebagainya, sehingga hari ini kita tidak nampak adanya penerusan kepada perkara tersebut. Yeah. Jadi bagi saya kita tidak hanya melihat Kementerian Komunikasi tetapi semua kementerian, termasuklah Kementerian kita katakan Pertanian harus ada ambil inisiatif supaya ada sejumlah peruntukan agar dimanfaatkan bagi tujuan pembudayaan digitalisasi dalam semua sektor. Baik, cakap pasal budaya juga. Kalau kita lihat Menteri Pangkutan mengumumkan cukai jalan ataupun road tax tidak perlu dipaparkan lagi, harus download aplikasi dan sebagainya. Itu pun wujud perbahasan tali-talian di luar bandar tidak elok dan sebagainya. Ini soal budaya, adakah ini juga terkait dengan isu-isu lain yang pada pandangan Dr. Chris boleh kongsikan? Saya mungkin nampak 3 perkara lah, 2 atau 3 perkara. Yang pertama memang soal budaya. Okey. Rata-ratanya masyarakat tidak dapat menerima tiba-tiba benda itu berubah. Itu yang pertama. Yang kedua soal budaya penguatkuasaan. Contoh mungkin badan penguatkuasa tidak mempunyai gadget untuk membuat spot check pada masa yang tertentu apabila diperlukan. Yang ketiga soal isu keselamatan. Apabila dimuat informasi peribadi di dalam aplikasi mungkin akan bocor. Jadi ada 3 isu yang orang kata dibangkitkan. Jadi apabila kita melihat kepada perubahan satu polisi, kita kena ada ground feedback.
kita kena berdiskusi dengan orang kata pemain industri dan juga civil NGO civil dan sebagainya supaya kita mendapat feedback apabila kita roll out sesuatu polisi yang baru. Bukan tiada tentangan tetapi rata-ratanya boleh diterima. Tetapi apabila dibuat secara mendadak, itu orang tak boleh terima. Okey. So dalam soal lain, adakah kita sebenarnya bersedia dalam soal ini? Sebab kita lihat perbahasan di Dewan Rakyat baru-baru ini soal isu beratnya beg sekolah. Maka KPM menjawab akan pergi kepada digital buku teks mungkin dalam iPad misalnya. Dalam soal kos dan sebagainya, adakah kita perlu berhadapan dalam tempoh yang lama lagi dalam isu ini? Soal isu beg berat ni bukan soal yang baru. Dah 20 tahun, 25 tahun kita bangkitkan. Apabila kita nak mendigitalisasikan sektor pendidikan, banyak aspek yang kita perlu lihat. Yang pertama, kita kena lihat pada golongan rentan B40. Adakah mereka berkemampuan untuk melanggan internet secara sepenuh masa di rumah untuk memudahkan anak-anak mereka mengakses aplikasi untuk belajar secara dalam talian. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah keluarga sebegini mempunyai orang kata kemampuan untuk membeli peranti gadget seperti tab dan komputer dan sebagainya. Dahulunya, polisi kerajaan hendak memberi laptop percuma. Tetapi polisi itu setakat macam tu je lah. Saya tak nak sebut lebih lanjut lah. Jadi terbantut. Jadi kita nak buat tapi lepas tu terbantut. Jadi banyak isunya. Saya percaya kita perlu textbook secara digital, saya percaya. Tetapi peralihan masa tu yang kita perlukan. Seperti 2 tahun, 3 tahun, kita kena plan. Kita kena rancang elok-elok. Dan contohnya, saya sebut GST, SST lah. Apabila kita implement cukai yang baru, kita akan bagi tahu pihak peniaga cut off date sebegini. Jadi orang akan plan. Jadi sama seperti textbook. Kita nak digitalkan textbook tu, tapi kita kena bagi masa dan kita plan. Ada cut off date. Supaya ibu bapa, guru dan juga pihak sekolah, pihak institusi bersedia. Kadang-kadang kita main rembat je dengan polisi tu. Kita nak buat je. Supaya kita boleh meet that KPI, kita buat global announcement. It's more like political gimmick daripada political work actually, political will. Political mileage dia kat sini. Political mileage, yes. Bukan saya nak kecam, tapi ini yang kita lihat. Realitinya. Ini realitinya. This is what is happening on the ground. Ini realitinya. Okey, itu satu perkara. Macam saya katakan tadi, tak boleh lari dalam soal politik. Itu dalam soal pendidikan. Kalau kita pergi digital lebih besar, antara perkara yang menyebabkan kita runsing dan risau. Saya mengambil contoh, kita ada MySejahtera terlebih dulu. Satu aplikasi yang bagus, tetapi isunya adalah kebocoran data peribadi, maklumat akan wujudnya scammer, phishing dan sebagainya. Kita bersedia, tadi kita dah bincang dalam soal digitalisasi, dalam soal maklumat yang tertiris ini. Ketersediaan kita bagaimana pula? Baik, kalau saya teliti belanjawan bajet baru-baru ini dan saya teliti kenyataan Menteri Komunikasi YB Fahmi sendiri, ada disebut tentang sejumlah peruntukan akan digerakkan bagi tujuan NSRC, iaitu Pusat Respon Skam Kebangsaan, yang mana ini merupakan satu perkara yang kita tidak boleh nafikan. Kalau kita lihat data daripada Malaysia Cyber Security sendiri, saya buat perbandingan untuk tempoh 5 tahun. Tak perlu kita pergi belakang, jauh sangat. 5 tahun. Hampir trendnya itu sama saja. Jumlah laporan ataupun report terhadap penipuan skam ini secara puratanya di antara 3,000 hingga 8,000 kes setiap tahun. Jadi ini juga jadi satu lagi perkara, itu yang saya kaitkan dengan ekosistem yang kelima tadi, tata kelola. Kita bukan sahaja memerlukan satu polisi yang mana kita jaga dari segi jurang digital itu, tapi pada masa yang sama satu polisi dan juga perundangan yang dapat meyakinkan masyarakat, terutamanya industri, dari sudut keterjaminan keselamatan akibat daripada pelaksanaan digitalisasi ini. Ini satu perkara lagi yang bagi saya ada disebut oleh menteri terkait dengan bajet ini yang perlu diberi perhatian. Sebab
kita tahu ya, individu sendiri walaupun setiap bulan, setiap minggu ada berita-berita tentang penipuan, scam, tetapi masyarakat kita masih lagi terjebak menjadi mangsa. Di mana kesilapnya ini? Adakah kelemahan pada perundangan kita, kelemahan kepada tata kelola setiap pihak yang mempunyai data itu menguruskannya, ataupun kelemahan dari sudut kita gagal untuk memupuk budaya dan juga celik digital dalam kalangan masyarakat kita. Jadi aspek keselamatan satu lagi yang boleh saya kaitkan sebagai adakah kita sudah bersedia? Bukan sahaja infrastruktur, tetapi juga dari sudut keselamatan itu. Keselamatan itu. Dan doktor menyebut soal kesenjangan jurang. Dalam jurang itulah menyebabkan dengan izin too many issue slip into the crack. Itu yang menjadi satu masalah bila adanya jurang yang besar itu, maka ada banyak masalah yang perlu diselesaikan. Kalau masalah ini tidak diselesaikan, maka kita tidak akan bergerak dalam soal menyegerakan. Dalam perkara itu juga kita akan sentuh apa lagi jurang-jurang yang perlu kita lihat supaya kejurangan ini dapat didekatkan, supaya agenda ini dapat disegerakan secepat mungkin. Kita akan berehat sekali lagi, kita akan kembali selepas ini. Kesihatan peruntukan kedua terbesar 36.3 bilion ringgit, penambahan yang paling besar ketimbang 32.4 bilion ringgit tahun lalu. Komponen utama peruntukan ini melibatkan keperluan perolehan perubatan, reagen, vaksin dan bahan guna habis, termasuk peruntukan 3 bilion ringgit bagi lentekan baru secara tetap dan kontrak lebih 1,500 pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi yang menunggu sekian lama. Kesesakan kemudahan kesihatan kerajaan akan cuba diperbaiki, termasuk melalui menyumber luar pesakit daripada hospital yang sesak kepada hospital lain dan juga mengadakan beberapa skim termasuk hospital universiti, hospital tentera yang dipersetujui akan diberikan kelengkapan untuk membantu kesesakan hospital seperti Hospital Selayang. Kerajaan memperkenalkan skim perubatan madani khusus untuk golongan miskin mendapatkan rawatan kesihatan di klinik dan pengamal perubatan am swasta GP seperti mana dilaksanakan Kerajaan Selangor. 120 juta ringgit disediakan untuk tujuan ini, memudahkan rakyat sampai ke GP, tak perlu pergi ke hospital untuk sakit penyakit-penyakit yang ringan yang boleh dikenali oleh GP. Hospital kebajikan berdaftar sebagai syarikat berhad menurut jaminan diberi pengecualian cukai pendapatan bersamaan amaun perbelanjaan kebajikan. Menyokong menu ramah tu kan, kita dapat tengok dalam menu tu ada air lengkap dengan protein semua. Amat bagus lah menu ramah ni. Saya tak pernah try lagi sebab ni pun first time ni jalan-jalan dekat ni terjumpa satu stiker kan, dia punya signboard menu ramah tu kan. Tapi saya pernah dengar lah pasal menu ramah ni. Saya akan try dalam hujung-hujung bulan kot. Hujung-hujung bulan kan mungkin dalam kita perlukan ni kita akan try lah. Tapi kalau kita tak perlukan mungkin kita akan bagi kepada orang yang perlukan lah. Biasa daripada sekarang kan ekonomi kita banyak masalah ekonomi lah. Jadi kalau dalam RM5 tu Acik rasa berbaloi lah. Kalau boleh lah. Boleh membantu rakyat. Macam nasi ke apa tu, bolehlah RM5 tu. Dengan sayur sikit dan ikan. Berbaloi lah rasanya.
Baik, bertemu kembali dalam naratif khas Belanjawan 2023 Belanjawan Madani. Saya terus saja kepada Dr. Chris terlebih dahulu. Kalau kita lihat sekali lagi berkaitan dengan COVID-19 dalam tempoh PKP, saya melihat kepada trend yang dikeluarkan Dozem misalnya, perniagaan perdagangan e-commerce dan sebagainya. Begitu naik dengan baiknya, bermakna rakyat ketika itu sangat celik dalam soal digital. Tapi kenapa ada sedikit fluctuating dan semakin menurun? Apa isu yang secara realiti yang perlu kita tahu dekat sini? Seperti Dr. Karim sebut tadi tu soal budaya. Masih lagi budaya kita. Semasa PKP duduk rumah, tak boleh keluar shopping. Jadi kerja dia tekan handphone beli barang. Okey. Of course statistik naik, betul tak? Tapi apabila dah dibuka sepenuhnya seperti sekarang, syarikat-syarikat retail pula bergelut dengan aliran tunai. Okay. Rata-ratanya bila kita pergi ke pasar raya ataupun shopping mall, kita nampak 30% diskaun. Diskaun 50%, ada sampai 70% untuk mendapatkan aliran tunai. Jadi pengguna yang celik, dia akan pergi ke mall untuk berbelanja sebab banyak sangat orang kata diskaun. Dan pada masa yang sama, kita lihat platform yang menjual barang-barang seperti Shopee, Lazada, Amazon dan sebagainya. Okay. Apabila semasa zaman PKP, tidak banyak diskaun yang lebih, mungkin 10%, 20%. Tapi orang terpaksa membeli sebab terpaksa mengguna. Tetapi apabila platform digital sebegini, mereka kena bertarung bersaing dengan retail mall yang mana mereka memberi lebih banyak diskaun. Jadi syarikat platform sebegini tak boleh bersaing. Jadi diskaunnya makin kecil. Ataupun tidak setara dengan mall. Jadi itulah sebab yang langsung kenapa kita nampak ada penurunan pembelian secara dalam talian. Isu financing sebenarnya. Isu pembiayaan. Bila kita memberi diskaun, kita sama ada kita memotong pendapatan kita, pendapatan syarikat tersebut, you cut your margin, ataupun ada subsidi. Banyak syarikat platform ni sebenarnya, mereka memberi subsidi. Subsidi daripada mana? Funding kan, mungkin Series A, Series B dan sebagainya. Mereka memberi funding. Is actually a marketing funding. Jadi mereka bakar duit pemasaran tersebut untuk memberi diskaun kepada para pengguna. Itu tidak sustainable, tidak mampan sama sekali. Jadi itulah bila sampai sekarang kita nampak yang ketara platform digital tak boleh nak sustain lagi. Jadi itulah sebabnya kita nampak kenapa jurang pembelian e-commerce turun dengan mendadak sekali. Secara realitinya jurang itu berapa besar? Kalau kita boleh bandingkan negara-negara jiran paling terdekat, kalau kita boleh lihat, jurang itu sebesar mana yang perlu kita risaukan sekiranya kita nak mencapai 2025 yang agenda kalau jurangnya melebihi 20% dah memang banyaklah. Daripada 15 hingga ke 20% memang dah banyak. Sebab lari pelanggan. Kita kena lihat Malaysia hanya mempunyai 33 juta penduduk. Dan yang bekerja hanya 16 juta. Dan yang membeli secara dalam talian mungkin tidak sampai 12 juta. Tidak sampai sebab dalam 16 juta bekerja ni kita ada golongan B40, M40 dan T20. Jadi saya cuma ambil yang titik tengah saja 12 juta. Lari 20% jelah berapa? 2.4 juta. Angka yang amat banyak. 2.4 juta darab dengan RM10 sehari, itu dah 240 juta. Betul tak? Jadi angka yang amat besar sekali kalau kita lari 15 dengan 20%. Walaupun nampak macam kecil tapi dampaknya cukup luas. Cakap pasal jumlah rakyat Malaysia yang ramai itu. Kita bercakap juga balik kepada isu kita soal consumer mindset. Seolah-olahnya kita ni tidak mahu bergerak ke hadapan ataupun move on kepada satu minda yang tersekat ataupun stagnan dekat situ. Adakah sebab jurang yang besar itu mereka takut untuk melompat ke satu fasa pemikiran yang lain atau bagaimana? Ya, tapi pada pandangan saya melihat bahawa dari sudut digitalisasi ini, mungkin kita harus keluar daripada kebiasaan kiblat kita. Kalau dulu kita melihat Barat itu sebagai our teacher, rujukan Barat itu sebagai pedoman kita, Amerika, negara-negara Eropah. Tapi kalau kita lihat statistik terkini tentang digitalisasi, yang terkedepan itu paling atas Korea, diikuti oleh China, diikuti oleh India. Jadi saya fikir kita harus mengubah kiblat kita.
Ini yang disebut dulu kita Perdana Menteri kita yang lalu, Tun Dr. Mahathir, ada dasar pandang ke timur. Tapi dasar itu hanya sekadar melihat industri tapi tidak melihat jauh lebih dari itu. Pandang semata tak boleh juga. Semasa dasar pandang ke timur tu ialah IR 3.0. Okey, sekarang kita bergerak 4.0. IR4. Kita harus pandang ke Korea. Sebab Korea ialah satu negara yang amat berjaya dalam IR 4.0. Jadi kenapa saya setuju dengan apa yang Dr. Khairy sebut tadi tu. Dasar pandang ke timur dalam sektor digitalisasi tu. Saya cuma nak tambah, bukan nak mencelah, saya cuma nak tambah. Intelek kita, case study kita banyaknya berkisar pada syarikat Amerika, syarikat Eropah dan sebagainya. Tetapi kita tidak ada case study tempatan. Case study mungkin Universiti UM boleh start lah kan? Boleh mula kan? Case study tempatan seperti kita ambil case study Petronas contoh. Ataupun kita ambil case study penggabungan Celcom dan juga DG sebagai contoh. Bagaimana boleh memberi manfaat kepada bukan sahaja Malaysia tetapi secara ASEAN amnya. Jadi kita banyakkan baca case study orang luar negara, Eropah dan Barat dan sebagainya. Tapi tiada case study tempatan. Kita banyak sebenarnya orang kata cerita-cerita yang berjaya, success story. Tapi tidak didokumentasi, tidak diwawarkan. Jadi kita harus melihat semula dasar pandang ke timur yang tepat sekali. Bukan Jepun, tetapi mungkin Korea seperti sebut Dr. Khairy tadi. Doktor, dasar pandang timur tadi, kita katakan pernah terhenti seketika bila Perdana Menteri naik semula kali kedua, dasar pandang ke timur dimulakan semula. Tak terlambat untuk kita dalam 2 tahun kita nak bekerja ke 2025 ini? Ini balik kepada soal kita katakan kotak minda masyarakat kita yang agak terlalu terjurus. Ya, kita menganggap itu adalah agenda politik semata-mata. Bagi saya sekiranya agenda tersebut, pemikiran tersebut ada manfaatnya kepada masyarakat keseluruhan, kenapa tidak? Ya, ini juga yang pada pandangan saya dalam soal digitalisasi ini. Ya, kita harus mengubah. Media juga harus memberikan peranan, memperlihatkan bahawa digitalisasi ini bukan agenda kita katakan pemodenan semata-mata, tetapi dia lebih kepada agenda bagaimana kita boleh membina ini sebut kemampanan, kesejahteraan dari sudut masyarakat kita sendiri. Berbalik kepada apa yang ditimbulkan oleh Dr. Chris tadi, ya, saya melihat bahawa perlu ada, saya setuju yang terutamanya susu pengajian tinggi kita harus kajian-kajian kes harus kita cambahkan. Ya. Mungkin di Indonesia sendiri, ya, kalau kita tengok dari sudut kita katakan keterhadapannya 5G ini berbanding Malaysia, walaupun dari segi penetrasi internet kita itu tinggi, tetapi dari segi kita katakan teknologi 5G ini Thailand, hatta Vietnam, Indonesia agak lebih ke depan daripada kita. Kelebihan umpamanya Indonesia, ya, disebabkan oleh populasi yang besar. Untuk itu juga apabila kita sebut tentang digitalisasi, masyarakat terutamanya umum dan juga industri tidak harus melihat digitalisasi ini semata-mata sebagai satu proses. Ia harus dilihat sebagai satu usaha untuk mengubah corak ekonomi kita. Kita tidak boleh lagi hanya menggunakan aplikasi. Kita mahu aplikasi itu bukan sekadar memudah carakan urusan perniagaan, tetapi aplikasi itu dapat memberi input data. Ini yang disebut oleh Dr. Chris awal tadi. Knowledge ekonomi itu. Knowledge ekonomi itu sebenarnya bukan IT, tetapi ekonomi berteraskan data. Kalau kita lihat umpamanya syarikat gergasi terbesar dari sudut digitalisasi umpamanya Google.
Google jual apa kepada kita? Tetapi Google sebuah organisasi yang mempunyai data yang cukup besar dan data itulah merupakan perniagaan mereka sehinggakan mereka boleh memberi nasihat konsultan kepada syarikat-syarikat kecil ini, syarikat-syarikat besar juga, bagaimana pemasaran harus dibuat. Kita memerlukan satu masyarakat perniagaan yang mana melihat digitalisasi bukan sebagai alat tetapi sebagai satu sumber untuk mereka mengolah dan menjana perniagaan yang lebih mantap lagi. Ya, untuk kita mencapai agenda itu kita perlu meleraikan satu mindset ataupun minda ini dalam soal, sebab kita sudah bercakap dalam soal data raya, bukan lagi data-data kecil yang kita bincangkan sebelum ini. Kita akan berehat sekali lagi, kita akan kembali selepas ini untuk kita melihat lagi apa yang perlu kita lakukan dan juga perlu kita bedah siasat untuk kita bergerak untuk menyegerakan agenda digital negara ini. Kembali selepas ini. Saksikan selawat dan munajat perdana untuk Malaysia bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, secara langsung dari Stadium Ceras, Kuala Lumpur pada hari Sabtu 11 Mac 2023 pukul 9 hingga 10.15 malam di TV1, rtmclick.rtm.gov.my, Facebook TV1, JAKIM dan YouTube TV JAKIM. Orang ramai dijemput hadir. Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Baik, bertemu kembali dalam naratif khas. Saya ingin memetik apa yang disebut oleh Menteri KKD baru-baru ini bahawa menjelang Jun 2023 akan ada satu berita baik untuk dalam soal telco misalnya. Tapi kalau saya kembali dalam soal telco dan juga capaian internet, Dr. Khairi kata capaian internet kita tinggi atau penetrasinya. Saya nak kembali kepada Dr. Chris. Kalau kita lihat dulu kita dimomokkan dalam soal syarikat-syarikat tertentu memonopoli telekomunikasi menyebabkan harga mahal. Terpaksa bayar mahal tetapi capaiannya cukup lemah dan sebagainya. Adakah kalau kita menambah lebih banyak syarikat-syarikat telekomunikasi ini akan menyelesaikan masalah dan juga dapat menyegerakan agenda digital negara, atau kita masih lagi bergelut dalam soal perbelanjaan, funding sebagainya? Pada pendapat saya tidak. Kalau kita menambah
syarikat telco pun dia tidak dapat menyelesaikan masalah. Dua sebab. Apabila kita ada syarikat telco baru, mereka memerlukan startup funding yang amat cukup besar, berbilion ringgit untuk menyediakan infrastruktur dan kemudahan sebegitu. Itu perkara pertama. Perkara yang kedua, kalau kita lihat daripada segi data internet yang kita pakai seharian tu, data tu bukan saja datang daripada Malaysia. Tetapi kita pull data tu, mungkin bila kita Google search contoh carian Google. Data tu mungkin datang daripada Eropah dan juga Amerika Syarikat. Jadi kita terpaksa membeli data daripada luar negara untuk menampung carian kita. Jadi apabila kita mendapatkan data daripada luar negara, rata-ratanya kita kena membayar di dalam mata wang US dollar. Jadi itu sebabnya data tu mahal. Tetapi hakikat juga satu benda, kita nampak keuntungan syarikat-syarikat telekomunikasi dalam lingkungan berbilion. Itu kita tidak dapat nafikan. Jadi mungkin apabila untung berbilion, kita pula kena sarankan. Mungkin ada dana CSR pula daripada syarikat telco ni membantu pihak ataupun penduduk di desa. Supaya mereka juga mempunyai talian internet data yang sama, kualitinya seperti di bandar. Itu yang saya nampak. Tidak menyelesaikanlah. Itu jawapan yang kita nak tahu sebab kerana masih lagi kita berteka-teki dalam soal mahal. Tapi saya tertarik, saya sengaja untuk meletakkan soalan di round yang terakhir ini, soal sistem tata kelola yang dikatakan tadi. Kalau kita melihat apa senario yang kita dapat gambarkan sekiranya kita berjaya untuk 2025 ini dan semua sektor sudah pun menggunakan digital. Dalam aspek tata kelola, apa yang perlu kita beri penekanan dalam soal digitalisasi dan juga kaitnya dengan tata kelola itu sendiri? Baik, terima kasih. Saya cukup tertarik bila Dr. Chris sebut tadi syarikat telco kita untung besar. Ya. Inilah kita mungkin kerajaan boleh berbincang dengan syarikat-syarikat ini bagaimana mereka boleh menyumbang. Dalam keadaan sekarang kita tidak mampu untuk mempunyai lebih banyak syarikat. Mungkin dalam tempoh 5 tahun ini sementara ekonomi menjadi lebih kukuh, kita memerlukan suatu kita katakan kerjasama, sumbangan bukan saja antara kerajaan dan juga swasta tetapi sesama swasta. Ya, gabungan-gabungan yang umpamanya yang disebut oleh Dr. Chris tadi itu telah memberi manfaat besar, ya. Dan kalau kita lihat alhamdulillah banyak polisi kita seperti polisi internet ataupun 5G ini, ya, telah mencapai satu kejayaan bagi saya apabila ada political will dan juga corporate contribution. Kalau kita lihat bagaimana kadar yuran internet itu semakin hari semakin jatuh. Tetapi pada masa yang sama, kualiti tetap kekal. Inilah saya sebut, saya pernah menulis beberapa tahun sudah, ya. Saya ingat 2018. Dan pada tahun itulah buat pertama kalinya dalam negara yuran internet negara turun. Pada masa yang sama kualiti internet meningkat. Sebab kerajaan bersikap agak tegas, iaitu mensyaratkan kepada syarikat telco, kalau anda ingin menjadi pemain dalam negara, harus ada asasnya, sekurang-kurangnya berapa megabyte per second. Kalau tidak, kita tidak akan benarkan. Itu bagi saya, ya, sumbangan daripada syarikat korporat. Yang keduanya, kita memerlukan kepada apa yang kita sebut sebagai suatu usaha yang berkolaborasi antara kementerian. Tadi saya sudah sebut dah. Ya, kita tidak boleh hidup hanya Kementerian Komunikasi saja yang berfungsi untuk menjayakan agenda digitalisasi ini. Sebab agenda ini sebenarnya digitalisasi ini umpama sebagai satu asas penting. Kalau dahulu tahun 90-an, 80-an, pertengahan 80-an, tak kala negara ke arah negara perindustrian, kita memerlukan jaringan jalan raya. Di situlah kita bina lebuh raya. Tetapi hari ini, untuk ekonomi negara berkembangan lebih pesat, populasi kita terlalu kecil. Jadi kita memerlukan
pasaran yang lebih luas. Dan mahu tidak mahu, digitalisasi merupakan salah satu daripada asas bagi ekonomi negara untuk berkembang. Jadi pada pandangan saya, hasrat ataupun agenda digitalisasi ini tidak hanya perlu dilihat sebagai suatu usaha jangka masa pendek yang hanya bagi tujuan untuk meningkatkan teknologi telekomunikasi semata-mata, tetapi ia sebenarnya merupakan salah satu asas penting. Dan kalau boleh saya nak sebut di sini bahawa digitalisasi ini kita tidak boleh lari daripada menyebut tentang data raya. Sebab itulah antara industri harus memainkan peranan bagaimana untuk kita katakan memanfaatkan digitalisasi ini supaya data-data yang dikutip itu boleh dimajukan menjadi strategi perniagaan yang baru, bukan sahaja dalam negara tetapi sekurang-kurangnya dalam kalangan negara ASEAN kita. Dr. Chris, kalau kita gagal mencapai agenda ini dalam masa dekat, apa worst case scenario yang kita boleh gambarkan? Saya rasa kita tidak akan gagal, tetapi mungkin mengambil masa yang amat panjang sekali. Kenapa saya sebut? Saya balik pada soal pembiayaan. Kita mensasarkan lebih kurang 5,000 syarikat pemula di dalam blueprint My Digital kita. Tetapi rata-ratanya apabila syarikat pemula sebegini, mereka adalah pemangkin kepada sektor ekonomi digitalisasi. Tetapi rata-ratanya banyak syarikat pemula ni apabila mendapat geran yang kecil, mereka nak berkembang. Mereka memerlukan lebih banyak pembiayaan. Tetapi kita tidak mempunyai ekosistem yang dapat membiayai mereka, terutama di Series A, Series B, fundraising. Jadi saya sarankan supaya kita tidak gagal dan tidak mengambil masa yang panjang, saya sarankan syarikat-syarikat MNC ataupun gegasi yang mempunyai pendapatan bersih berbilion, kita kumpulkan satu dana bersama. Dan dana tersebut disalurkan kepada syarikat pemula supaya mereka lebih boleh bangkit dan merealisasikan produk dan servis mereka supaya mereka boleh tawarkan kepada negara serantau dan juga global. Kita riak sebenarnya. Kita riak bila kita tengok servis daripada London. Kita riak dapat servis daripada New York. Tapi kita kena fikir, kalau orang boleh dapat servis daripada Kuala Lumpur, dia riak. Sebab our service is top class. Tapi untuk benda tu berlaku, syarikat pemula tersebut memerlukan pembiayaan. Dan syarikat gegasi, syarikat MNC kena bantu untuk merealisasikan agenda digital. Itu untuk sektor private sebenarnya. Banyak kita sebut sektor public tadi, sektor awam, tetapi kita kena juga lihat sektor private, sektor swasta. Bagaimana kita boleh bantu mereka daripada segi pembiayaan. Inilah kita panggil sebagai kesinambungan. Doktor sedikit. Ya, itulah saya sebutkan tadi. Kita memerlukan satu semangat. Kita ambil daripada tonggak madani itu, ihsan dan kesejahteraan itu yang kita rangkumkan dalam agenda digitalisasi negara kita. Pengembangan tenaga dan juga kerjasama awam swasta dan sebagainya itu membantu untuk kita menyegerakan agenda digital negara. Sudah tentu banyak kita cuba untuk bawakan dan juga kita cuba meleraikan perkara-perkara yang menghambat kita untuk kita bergerak kepada satu fasa yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Muhammad Khairi Ahmad, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi UUM atas perkongsian. Saya juga mendapat ilmu baru pada malam ini. Dr. Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia. Terima kasih Dr. Sama-sama. Kedua-duanya atas info yang penting dan juga kita mengharapkan bahawa agenda ini tercapai menjelang 2025 dan juga ditambah baik dari masa ke semasa. Dan untuk anda, terima kasih kerana menonton dan juga selamat malam, jaga diri. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.